perkauman merupakan isu sensitif yang perlu ditangani bagi mengekalkan keharmonian negara. Malaysia dengan populasi berbilang kaum tidak dapat lari daripada berdepan dengan cabaran menangani isu perkauman. Mengenai salah seorang ahli parlimen yang melontarkan kata-kata berbau perkauman berkenaan warna kulit telah mencetus kekecohan di dalam Dewan Rakyat. Sikap yang kurang beradab itu telah menyebabkan ketegangan dan menimbulkan pergaduhan antara kaum serta parti politik, bahkan menjejaskan perbahasan utama mengenai usul pelantikan jawatan kuasa pemilih. Ini menyebabkan usul tersebut diluluskan dengan suara majoriti tanpa dibahas di dalam Dewan Rakyat. Kepentingan hormat dan beradab dalam perkauman. Setiap kaum ada kepelbagaian agama di Malaysia yang perlu diberi keutamaan demi mengekalkan kukuhan perpaduan antara kaum dengan mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Dengan itu, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Sambutan pelbagai hari perayaan boleh dijadikan platform untuk mengenali budaya dan adat bersama masyarakat sambil memperbaharui ikatan persahabatan. Keharmonian demi kesatuan ini juga merupakan keunikan yang bukan sahaja memperteguhkan lagi perpaduan, malah menjadi penanda aras bagi Malaysia dalam mencapai matlamat sebagai negara yang aman dan harmoni. Okey, kepentingan yang seterusnya dengan mengamalkan amalan hormat menghormati antara kaum dapat meningkatkan imej negara di mata dunia. Sikap hormat menghormati perlu ada pada setiap individu, tidak kira tua, muda, kaya ataupun miskin, berpangkat ataupun tidak. Sikap hormat antara satu sama lain perlu ada untuk memastikan keharmonian dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dengan mengamalkan sikap hormat menghormati juga dapat membangunkan ekonomi negara. Contohnya seperti pelancong-pelancong luar akan lebih ramai datang ke Malaysia untuk melihat sendiri amalan ini dipraktikkan. Akhir sekali, ianya juga dapat mewujudkan perasaan cinta kepada negara apabila semua rakyat berganding. Sebab pertama ialah supaya parlimen boleh berlangsung dengan aman dan harmoni. Sebab kedua, seperti yang diketahui, sidang parlimen akan ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia. Maka ianya akan menjadi titik permulaan permusuhan antara kaum. Sebab ketiga, akhlak atau etika ahli parlimen akan diikuti oleh penyokong dan ianya boleh menjadi isu pergaduhan oleh lawan. Tingkah laku dan adab segelintir ahli parlimen yang kurang sopan ini seolah-olah meragut kemuliaan institusi parlimen yang sepatutnya dihormati dan disanjungi. Apabila prinsip keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang diabaikan oleh ahli parlimen itu sendiri, maka semua yang terkandung dalam perlembagaan akan menjadi perkara pertikaian hingga meranapkan kontrak sosial berasaskan kompromi antara kaum. Tidak mustahil peristiwa yang tidak dapat kita lupakan, iaitu pada tanggal 13 Mei 1969 sehingga runtuhnya Kesatuan Nasional Malaysia pada ketika itu berulang kembali. Kurangnya penghayatan rukun negara merupakan faktor utama yang mencetuskan sikap biadab antara kaum dalam parlimen. Hal ini dikatakan demikian kerana insiden perbahalahan antara kaum semasa perbahasan di parlimen sangat mengecewakan. Lebih-lebih lagi apabila banyak komen masyarakat di media sosial mengatakan parlimen Malaysia tidak ubah seperti sarkas. Ini disebabkan sikap ahli parlimen itu sendiri yang masih ditakut lama, iaitu bertikar lidah semasa perbahasan serta mengeluarkan kata-kata kesat dan rasis. Perbuatan ini menampakkan perangai ahli parlimen dan tindakan itu dianggap tidak beretika. Hal ini amat memalukan sehingga masyarakat berbagai peringkat usia mengatakan keengganan mereka menonton persidangan parlimen di media sosial kerana menganggapnya kurang berfaedah. Tambahan, perbahasan itu dicemari dengan jeritan dan pekikan ahli parlimen. Perkara ini terjadi kerana ada ahli parlimen itu sendiri yang tidak memahami makna rukun negara, khususnya rukun negara kelima iaitu kesopanan dan keselaan. Disebabkan itu, sikap biadab antara kaum dalam sesi perbahasan di parlimen sentiasa terjadi sehingga dikatakan prinsip rukun negara tidak dihayati sepenuhnya sehingga menyebabkan hilangnya sikap hormat menghormati antara kaum. Apa yang lebih penting, sekiranya sikap biadab antara kaum dalam parlimen ini terus berlanjutan, ia akan menyebabkan wujudnya ketidakstabilan perpaduan. Jadi, prinsip rukun negara apa yang bersesuaian dengan isu kumpulan kami? Penghayatan rukun negara yang bersesuaian dengan isu kami adalah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menekankan tentang perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat.
Tujuannya adalah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bertata susila, selaras dengan kempen budi bahasa dan nilai murni yang dijalankan sekarang. Sikap sopan santun dan bertata susila patut diamalkan bagi membentuk individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian dan nilai-nilai murni. Negara amat penting untuk dihayati oleh setiap lapisan masyarakat bagi mengukuhkan perpaduan antara kaum yang berbilang di negara. Malaysia akan mempunyai rakyat yang bersatu padu dan harmoni sekiranya prinsip rukun negara, berhubung kesopanan dan kesusilaan dapat diamalkan dalam kehidupan seharian. Prinsip ini amat memberi makna yang mendalam kepada setiap rakyat Malaysia dalam membentuk jati diri dan penyatuan setiap individu yang bergelar bangsa Malaysia, tidak kira kaum, agama maupun warna kulit. Sebagai contoh, dapat kita lihat gelagat ahli politik kita ketika bersidang di dalam parlimen. Ada di antara mereka yang berani mempersendakan warna kulit kaum yang lain. Perkara ini seharusnya tidak berlaku kerana ia telah menyentuh sensitiviti kaum yang lain. Justeru, perlu dipastikan bahawa setiap perkataan yang keluar daripada mulut kita tidak mengguris mana-mana pihak, walaupun kita mempunyai hak asasi untuk bebas bercakap seperti yang telah termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan.